Okay, so sambung SN1 mechanism. So apakah ciri-ciri untuk SN1 mechanism? So semalam kita dah bincang untuk SN2 mechanism dan cara nak tulis dia seperti yang sudah maklum semalam. S besar, N besar tapi duduk bawah, lepas tu number 1. Okay. Dan apakah karakter of SN1 mechanism? So karakteristik dia yang pertama adalah ciri-ciri pertama dari segi nama dia adalah nama penuh dia unimolecular nucleophilic substitution. Ada perkataan uni, so refer kepada unimolecular. So unimolecule ni satu molekul terlibat. So ada number 1. Okay, nucleophilic. So N refer kepada nucleophilic. Maksudnya nukleofil yang terlibat. Nukleofil yang terlibat. Seperti yang kita bincang sebelum ni lah. Ada 7 nukleofil yang terlibat. Okay, dan kategori reaction adalah substitution. Okay, substitution dia tukar, maksudnya dia kena buang, lepas tu ganti balik dengan benda yang berbeza. Tapi apa yang diganti? Dia ganti adalah nucleophile. Okay, first that involve only one molecule haloalkane. Okay, itu karakter yang pertama. Okay, the rate of SN1 reaction does not depends on the concentration of nucleophile. Dia kata kadar tindak balas untuk SN1 tidak bergantung kepada nucleophile. Kita guna nucleophile yang kuat ke lemah ke, dia tidak mempengaruhi kadar untuk SN1. Okay, nanti kita tengok sebab apa. The rate depends only on the concentration of the substrate, iaitu alkihalat. Jadi dia hanya bergantung kepada haloalkane sahaja. Okay, contoh rate sama dengan K. K ni darab dengan kepekatan haloalkane. Ini adalah haloalkane. Jadi dia tak darab dengan kepekatan nucleophile. Sebab itulah dia kata satu molekul terlibat. Okey, itu ciri dia yang pertama. Ciri kedua adalah, kita ulang balik yang tadilah, dia adalah first order reaction. First order reaction, kenapa first order reaction? Sebab rate dia sama dengan K darab dengan kepekatan haloalkane kuasa 1 sahaja. Jadi dia tak darab dengan kepekatan nucleophile. Kalau SN2 second order reaction, sebab rate dia sama dengan K darab kepekatan haloalkane kuasa 1 darab dengan kepekatan nucleophile kuasa 1. Jadi untuk SN2 total order dia adalah second. SN1 total order dia adalah 1, iaitu first order reaction. Okay, dia bergantung kepada haloalkane saja. So nucleophile tidak akan mempengaruhi rate. Okay, itu maksud dia lah. Okay, itu adalah karakteristik yang kedua. Karakter yang ketiga adalah langkah dia. Dia menggunakan 2 langkah, 2-step mechanism. Kalau SN2 dia guna 1 langkah, dia ada transition state, tapi untuk SN1 dia menggunakan 2 langkah. 2-step mechanism di mana semasa tindak balas ataupun mekanisme tersebut, dia akan menghasilkan carbocation. So ada carbocation. So bila ada carbocation, dia akan ada rearrangement. Okay, jadi carbocation inilah sebagai reactive intermediate. Okay, itu beza dia. Kalau SN2, dia no carbocation form. Dia tidak menghasilkan carbocation, tapi dia form transition state. Jadi SN1, dia tak ada transition state, dia ada carbocation. Okay, so kita tengok macam mana langkah dia. Okay, step pertama, dia 2 step ya. Okay, step pertama adalah formation of carbocation. Jadi step pertama, carbocation akan dihasilkan. So macam mana cara nak hasilkan carbocation? Okay, kita ada contohnya tertiary haloalkane. Okay, dia ada chlorine di sini. Okay, kita ada chlorine dan kita kena keluarkan chlorine. Kita kena keluar. So chlorine ni keluar. So macam mana cara chlorine nak keluar? Kita tunjuk arrow. Arrow dia daripada bond tuju direct kepada
chlorine atom. Ini daripada bond tuju kepada chlorine. Jangan silap error. Okey, sebab dalam tugasan pun yang sebanyak perbetulkan adalah kesilapan arrow tu. So arrow tu mesti tepat. Jadi dia adalah pembelahan heterolitik. Dia heterolitik ni maksudnya dia putus sebelah saja. Sebelah ni maksudnya arrow, bond dia ataupun elektron akan bergerak ke sebelah klorin. Dia bergerak ke sebelah klorin dan klorin akan keluar dan klorin ni akan bawa elektron dan dia akan bercharge negatif. Dia bawa elektron lah, sepasang elektron dekat situ. Okey, apa berlaku kepada karbon? So karbon akan mengalami kehilangan elektron. Karbon ni mengalami kehilangan elektron, tidak akan form carbocation. So gitulah kisah dia. So senang ya. Okey, step 1, chlorine ataupun halogen akan keluar secara automatik, secara sendiri. Jadi cara dia, kita tunjuk arrow dia keluar. So bila dia keluar, automatically carbon akan form carbocation. Okey, itu adalah step yang pertama. Okey, step pertama ni dia kata slow. Sebab apa slow? Sebab tindak balas dia daripada yang neutral compound kepada carbocation. So dia adalah rate determining step. Langkah penentu kadar dia. Okey, pergi kepada step yang kedua. Okey, sekarang ni kita dah ada carbocation. Kita nak substitute dengan siapa? Kita nak substitute dengan nucleophile. Okay, step kedua, carbocation akan bergabung dengan nucleophile. Ni, nucleophile yang kita nak guna akan attack carbocation. Apa-apa saja nucleophile. Okay, contoh nucleophile yang kita guna adalah air. Okay, kita guna air dan air kita pecahkan kepada OH2. Air dia ada OH2 dan arah serangan berlaku daripada atom yang kaya elektron. So yang kaya elektron adalah atom O daripada air, tuju direct kepada atom yang kurang elektron. Atom yang kurang elektron adalah carbocation. So tuju kepada carbocation. Ya, tunjuk arrow gitu. Daripada air, daripada O tuju kepada carbocation. So apa yang berlaku? Karbon akan terima OH2. So karbon akan terima OH2. Jadi OH2 ni jadi belum lagi stable. Sebab yang stable adalah OH saja. Sekarang ni kita nak keluarkan H. Kita ada OH2 plus, kita nak keluarkan H. So pergi kepada step seterusnya ke sini. Jadi dengan menggunakan air yang lain, so kita akan tunjuk arrow daripada O tuju kepada salah satu H. Tuju kepada salah satu H dan bond yang ada antara OH akan diputuskan secara heterolitik. Jadi elektron antara O dengan H, so siapa yang lebih elektronegatif, so elektron akan tuju ke O. So tunjuk arrow bond tuju kepada O. Jadi ada dua arrow yang terlibat kat sini. Jadi apabila H keluar, dia akan form alkohol. So keluarlah alkohol kat sini. Dia akan keluar sebagai hidroksil. Jadi H akan keluar bersama-sama dengan air. Okay, itu adalah dua langkah dalam SN1. So senang saja langkah dia. Langkah pertama, kita akan keluarkan halogen tanpa bantuan apa-apa nucleophile. Dia tak perlu bantuan siapa-siapa. Dia keluar sendiri. Kita tunjuk je arrow dia, chlorine ataupun bromine itu too big daripada karbon. Jadi tunjuk dan produk dia adalah carbocation dengan X minus. Okey, step pertama dia keluar secara sendiri. Okey, step kedua barulah nucleophile masuk kepada carbocation yang dah ready. So nucleophile bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu kata nucleophile tu adalah aqueous air, so kita kena tunjuk gini. Air dia akan ada dua step. Step pertama OH2 masuk, dia akan form OH2 plus. Step kedua lah ataupun sambungan step dia. Dia sambungan dia H2 akan keluar bersama-sama dengan air, dia akan form OH sahaja. Okey, kita tak boleh masukkan OH direct kepada carbocation sebab air dia bawa OH2.
So kalau kamu masukkan OH, so step kamu salah. Kena masukkan OH2. So ingatlah kena masukkan air, lepas tu baru keluarkan H plus dia. Okey, itu adalah dua langkah untuk SN1. Okey, kita tengok benda yang sama ya ni. Okay, write the mechanism for the following reaction. Okay, sama dah. Sama macam tadi. Okay, ni contoh tindak balas dia. Haloalkane ni, haloalkane yang tertiary. Tindak balas dengan air. Air ni adalah weak nucleophile, H2O. Okay, lepas tu dia akan produce alkohol. Okay, jadi macam mana kita nak pilih? Okay, contoh soalan ni, kita nak decide sama ada SN1 ataupun SN2. So kita nak decide yang manakah mekanisme yang sesuai dengan tindak balas yang disebut dalam soalan. Adakah kita nak pilih SN1? Kalau kita pilih SN1, kita akan buat dua langkah. Ataupun kita nak pilih SN2. Kalau kita nak pilih SN2, seperti yang kita belajar kemarin. Dia ada serangan nukleofil daripada belakang, dan dia akan form transition state, dan barulah dia menghasilkan alkohol. Okey, jadi kita nak decide sama ada SN1 atau SN2. So ada kaedah ataupun tip dia. So yang pertama kita tengok class of haloalkane. Kalau haloalkane ni tertiary haloalkane, automatically kita akan pilih SN1. Okey, yang kedua kita tengok weak nucleophile. Okay, weak nucleophile pun dia familiar untuk SN1. Okay, jadi kita dah decide SN1, automatically kita akan buat dua step mechanism. Okay, seperti yang kita belajar sebelum ni lah. Okay, kalau kita tengok reactivity yang kemarin contoh. Okay, SN2. Okay, SN2 ni dia paling kurang reaktif. Untuk tertiary ni dia less reaktif. Manakala yang tak ada metil ataupun yang tak ada cabang, dia paling reaktif untuk SN2. Kalau tertiary, SN1 paling reaktif. So dia terbalik. So kalau jumpa tertiary, kita pilih SN1. Kalau jumpa primary ataupun yang ada H saja, kita akan pilih SN2. So dalam kes ni, dia akan pilih SN1. So reason dia ada dua. Pertama, dialah tertiary. Yang kedua, dia menggunakan weak nucleophile. Air itu adalah weak nucleophile. Okey, dan kita tunjukkan mekanisme sama macam tadi. Step pertama, kita nak hasilkan carbocation, di mana kita kena keluarkan bromin. So macam mana cara nak keluarkan bromin? Kita tunjuklah arrow dia daripada bond tuju kepada bromin. So kena tepat arrow mesti tepat daripada bond kepada bromin. Apa maksud bond kepada bromin? Elektron yang ada dekat bond ni, dia akan pindah kepada bromin. So bromin akan dapat sepasang elektron dan dia akan dapat charge negatif. Okey, itu maksud elektron bergerak kepada bromin. Apa yang berlaku kepada karbon? Karbon akan mengalami kekurangan ataupun kehilangan elektron. So dia akan dapat C+. Okey, step sama macam tadilah. Okey, step kedua, kita masukkan air. So ingat kita masukkan OH2, masukkan air. So O direct tuju kepada carbocation. Carbocation akan terima OH2. So ada plus. Sebab dia bond, O dia bond dengan 3, dengan carbon dengan 2H, dia akan form plus. Okey, dan sambungan step dia baru kita keluarkan H menggunakan air. Kita akan keluarkan H dan H akan keluar bersama-sama dengan air. So H ni akan keluar dan bergabung dengan air, dia form H3O+. So apa berlaku kepada O? O akan terima elektron. So dia akan terima elektron. Sebab tu dia akan ada dua pasang lomper dekat O. So dia akan form alkohol. Okey, itu adalah SN1 mechanism. Okey, contoh yang kedua. Write the mechanism for the following reaction. So write the mechanism for the following reaction. Dia minta kita tunjukkan mekanisme. Tidak balas dia dah bagi dah. Ada bromin kat sini. So dia guna NaOH dan ada aqueous. NaOH aqueous ni dia maksudnya ada H2O.
Apa-apa saja yang ada AQ bermaksudnya ada air dalam tu. Ada air. Sebab air ni dia adalah salah satu nukleofil yang boleh digunakan dalam nucleophilic substitution. Okey, produk dia ada alkohol. Tapi alkohol yang dihasilkan adalah alkohol tertiary. Okay, pada karbon yang bercabang. Kenapa dia tak bina pada karbon yang primary? Okay, so kita dapati bahawa asalnya adalah primary tetapi dia produce tertiary. Ini adalah primary haloalkane. Kenapa dia menghasilkan tertiary haloalkane? Jadi di sini dia telah mengalami rearrangement. Dia telah mengalami rearrangement. Bermaksudnya karbon-kation telah berpindah kepada karbon tertiary. Kalau dia tidak mengalami rearrangement, dia akan form alkohol di sini. Contoh kalau saya draw balik CH3, C, CH3. Okey, dia ada CH2. Okey, lepas tu Br dia ada di hujung. Jadi saya akan ganti dengan OH. Okey, dia akan dapat primary alcohol. Maksudnya jawapan ni adalah minor product. Kita nak adalah major product. Okey, so jawapan ni lah yang betul. Jadi kita kena tunjuk macam mana tindak balas tu berlaku, macam mana peralihan karbon-kation tu berlaku. Jadi dia ada mengalami rearrangement. Solution dia primary haloalkane ni di atas. Okey, tapi dia ada steric effect. Dia ada steric effect yang besar. Apakah steric effect dia? Dia ada karbon bercabang. Kita belajar kemarin kalau ada steric effect yang besar, maksudnya cabang tu banyak di belakang, SN2 susah berlaku. Jadi SN2 very difficult to occur. Susah untuk melakukan mekanisme SN2. Jadi dia akan ubah kepada SN1 mekanisme. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada perubahan tempat. Perubahan tempat karbon-kation. Bermaksud dia akan form karbon-kation. Dia mengalami rearrangement. Rearrangement berlaku untuk karbon-kation sahaja. Jadi bila ada karbon-kation, automatically kita akan pilih SN1. So keyword dia ataupun clue dia, bila ada rearrangement, automatic kita akan pilih SN1. Bukan SN2. Sebab SN2 tidak ada sebarang peralihan tempat. Okey. Jadi mekanisme dia, mekanisme macam biasa. So follow macam biasa. Step 1, kita buat saja formation of carbocation. So macam mana carbocation itu terhasil? So dia terhasil apabila halogen tu keluar daripada karbon dia. So kita tunjuklah halogen tu keluar daripada karbon dia. Itu dia akan buat pemutusan heterolitik. So bromin akan keluar sebagai bromin minus. So apa berlaku kepada karbon? Karbon dia akan jadi carbocation. Ada di celah tu. Itu carbocation. Okey, dia dah putuskan bromin. Okey, sekarang ni carbocation yang ada dekat sini adalah primary carbocation. Okey, dia kena rearrange ataupun tukar tempat dengan metil. So macam mana cara nak tukar tempat? Kita pindah saja. Kita pindah metil di sebelah kanan, carbocation akan pergi ke sebelah kiri. So kita tukar tempat gini. So metil pergi ke karbon ni. So automatik carbocation akan pergi ke sini. Okey, so dia akan form metil belah kanan dan carbocation akan berada di cabang. Okey, dan dia panggil 1,2 methyl shift. Kenapa methyl shift? Sebab dia menggunakan CH3. Kalau hidrogen yang pindah kita panggil hydride shift. Okay. Jadi daripada primary carbocation yang ni dia akan form tertiary carbocation. Di mana tertiary more stable than primary. Okay. Itu adalah step pertama. Jadi rearrangement berlaku pada step pertama. Di step pertama akan ada rearrangement. Step kedua,
kita follow macam yang atas. Step kedua macam ni lah. Okey, serangan air kepada carbocation, lepas tu air buang hidrogen, dia akan form alkohol. So sama step, dia tak ubah. Okey, so step 2. Okey, serangan air kepada carbocation. Okey, ni air tuju direct kepada carbocation. Okey, dan C akan attach OH2. So letakkan OH2 pada bond dengan karbon dan O akan dapat plus. Peringkat pertama, O akan dapat plus. Okey, seterusnya kita sambung step dia dengan menggunakan bantuan air yang lain. So, kita akan keluarkan H. Setuju kepada H dan bond antara OH akan putus dan elektron akan tumpu ataupun stay dekat O ataupun pindah kepada O. Jadi O akan dapat OH sahaja. So, dia akan form alkohol. Okay, dan H keluar bersama dengan air sebagai asid. Ini adalah major product seperti yang terdapat dalam soalan. Okay, sebab itulah soalan dapat alkohol tertiary. Ni soalan ni dapat alkohol tertiary. Bukannya alkohol primary. So gitulah cara nak tunjuk perpindahan carbocation. Dia berlaku pada step yang pertama. Jadi kalau ada perpindahan carbocation, kita kena buat rearrangement. Kalau tak ada, tak perlu rearrangement, kita terus pergi kepada step yang kedua. Okey, ni syarat Kalau ada saja baru buat rearrangement. Kalau tak ada rearrangement, tak perlu tunjuk rearrangement. Terus lompat kepada step yang kedua. Macam contoh yang tadi. Okey, contoh yang ni kan. Okey, ada form carbocation. So, carbocation ni dah tertiary dah. So no need to rearrange. So tak perlu lagi rearrangement. Jadi dia terus pergi kepada step kedua. So gitulah. Sebab dia dah tertiary. Kalau primary, dia nak lompat ke tertiary, dia perlu mengalami rearrangement macam yang ni. Okey, itu adalah dua contoh ataupun tiga contoh lah. Ada yang perlu rearrangement, ada yang tak perlu rearrangement untuk SN1. Jadi kita kena maklum, faham di sini bahawa apabila kita pilih SN1, okay, produk dia kemungkinan produk untuk nucleophile tu kemungkinan dia akan berada di tempat yang sama, kemungkinan juga dia akan berada di tempat yang berbeza. Tempat berbeza ni dia boleh mengalami rearrangement. Kalau SN1 dia boleh berpindah tempat. Kalau SN2 so dia tidak boleh pindah tempat. Di mana halogen tu duduk, karbon yang ada halogen, di situlah nucleophile akan masuk. Dia tak boleh berpindah karbon. Okey, itu adalah SN2. Okey, ini adalah sambungan kepada SN1. Okey, SN1 tadi kita dah belajar. Okey, dia aktif ataupun dia reaktif untuk tertiary. Ini contohnya tertiary, dia sangat reaktif sebab dia boleh form stable carbocation. Okey, carbocation terhasil sangat stable dan followed by 2, 1 dan yang ni lah. Okey, yang ni paling less reaktif. Okey, saya ingat kalau jumpa tertiary, kita akan pilih SN1. Kalau sebelah kiri ni adalah SN2. Okey, ni adalah keyword dia. Kita nak tengok kalau kita jumpa haloalkane primary dengan CH3X primary ataupun yang ada hidrogen saja, kita boleh pilih SN2 secara direct. Okay, kalau kita jumpa secondary, kita boleh pilih sama ada SN2 ataupun SN1. Dua-dua boleh. Secondary ni dia duduk tengah-tengah. Dia boleh pilih dua-dua mekanisme. Kalau jumpa tertiary, kita kena pilih SN1 sahaja. So, tak ada pilihan. Okay, secondary akan highlight undergo both SN1 and SN2 reaction. Other factors determine the mechanism. Okay. Ini karakter untuk SN1. Okay, SN1, kalau kita nak buat SN1, pastikan dia menggunakan weak nucleophile. Okay, dia hanya menggunakan weak nucleophile sebab nucleophile strength is unimportant.
Jadi tidak mempengaruhi mekanisme SN1. Jadi kita guna apa sahaja pun nucleophile, SN1 tetap berlaku sebab dia berlaku secara semula jadi. Okey. Dia akan guna weak nucleophile. Ingatlah SN2, dia mesti guna strong nucleophile. Strong nucleophile is required. Kenapa dia perlukan strong nucleophile? Sebab dia perlukan back side attack. Kalau kamu ingat balik, back dia melakukan serangan daripada belakang. Maksudnya, nucleophile diperlukan semasa proses serangan belakang tersebut. Kalau nucleophile itu tak cukup kuat, tindak balas backside attack itu tidak akan berlaku ataupun dia tidak berjaya untuk menyingkirkan halogen. Dia mesti guna strong saja. Okay, kalau SN1 dia tak perlu strong sebab carbocation akan terhasil secara sendiri. Dia tak perlu nucleophile pun. Nucleophile masuk pada step yang kedua. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak tentukan SN1 atau SN2. So kalau kamu dapat soalan, kamu kena buat beberapa andaian lah. Okey, so kalau kamu jumpa SN1, kalau jumpa primary, kalau soalan tu bagi primary, so kita akan pilih SN2. Tapi, okey, pilihan utama kita SN2, tapi kalau dia cabang dia adalah kurang, iaitu low steric effect. Okay, less branching. Okay, kalau kita jumpa primary SN2, tapi kita tengok ada high steric effect. So ada more branching. Macam kita buat contoh tadi kan. Primary tapi belakang tu ada banyak cabang metil. So kita akan pilih SN1. Jadi kalau primary, kita akan tengok sama ada high steric effect ataupun low steric effect. Okay, kalau secondary. Secondary, kita nak buat SN1, kita kena tengok nucleophile digunakan. So SN1, kalau diguna nucleophile tu adalah weak nucleophile. Contohnya, ammonia ke, alkohol ke, ataupun air pun boleh juga weak nucleophile. Okay, kita akan pilih SN1. Okay, kalau kita jumpa secondary tapi dia bagi strong nucleophile. Contohnya OH-, CN-, RO-. Jadi kita akan pilih SN2. Sebab secondary, dia boleh buat dua-dua. SN1 pun boleh, SN2 pun boleh. Jadi cara nak tengok, kita tengok nucleophile. Nucleophile ni ada dekat equation tu. Okay, kalau dia bagi soalan tu adalah tertiary. Tertiary, ni SN1. So tak ada pilihan. No choice. Tak payah nak fikir SN1 ke SN2. Jadi kalau tertiary, automatically kita buat SN1. Okay, tu adalah sifir dia lah. Okay, ni table differences between SN1 mechanism and SN2 mechanism. Okay, ni seperti yang kita dah bincang tadi. Kita dah kumpulkan dalam satu table. Okay, so untuk SN1, unimolecular nucleophilic substitution. Okay, kalau SN2 bimolecular nucleophilic substitution, nama dia SN1 first order reaction. Okay, SN2 second order reaction. SN1 tadi kita buat panjang lebar tadi, dia menghasilkan carbocation sebagai intermediate. Manakala SN2 kita bincang semalam, no carbocation tapi dia ada transition state yang dalam kurungan tu, transition state. Okay, SN1 dia guna dua langkah. SN2 only one step mechanism. Okay, SN1 tadi kita bincang dia ada aktiviti dia, order of the activity dia reaktif pada tertiary. Susunan dia 3, 2, 1 metil. Okay, manakala untuk SN2 susunan dia adalah metil 1, 2, 3. Dia satu ataupun metil tu yang paling reaktif, terbaliklah. Okay, untuk SN1 mechanism juga, dia menggunakan weak nucleophile. Weak nucleophile biasanya yang neutral species. Okay, manakala SN2 dia menggunakan strong nucleophile. Contohnya yang ada charge negatif. RO-, OH-, CN-. Okay, itu perbandingan antara SN1, SN2. So kalau soalan tu minta
write ataupun give the differences between SN1, SN2. So kamu boleh bagi dalam bentuk table macam ni lah. Okey, tu adalah tindak balas yang kita katakan nucleophilic substitution reaction. Jadi kita dah habis dah belajar berkaitan dengan nucleophilic substitution reaction. Jadi ada 7 nukleofil yang boleh digunakan dan ada 2 mekanisme yang kita apply, SN1 dan juga SN2. So boleh jelas baliklah yang tadi. Okey, untuk silibus yang seterusnya dan yang terakhir dalam chemical properties of haloalkane. Okey, haloalkane dia boleh mengalami elimination. Ada perkataan elimination reaction. Jadi kalau kita tengok dalam dalam type of reaction, elimination ni adalah tindak balas penyingkiran. Dia buang. Dia nak buang apa? Dia nak buang, dia eliminate untuk menghasilkan alkina, iaitu mal ataupun double bond. Jadi untuk bina double bond, dia kena buang 2 benda ataupun 2 atom. Jadi haloalkane dia menggunakan strong base dengan etanol dan ada reflux di bawah dia. Dia akan form carbon double bond dan chlorine akan keluar bersama dengan hidrogen sebagai HCl. Dia akan produce alkene. Okey, ni kita dah belajar dalam preparation of alkene. Okey, dalam chapter alkene dulu kita belajar untuk menghasilkan alkene ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama dengan menggunakan haloalkane. Ini dan menggunakan strong base, etanol dan reflux. Okey, kaedah kedua kita menggunakan alkohol di mana kita guna concentrated acid. Kita heat dia dan alkohol tu akan buang air. Bila dia buang air dia akan produce alkina. Okey, ni adalah benda yang kita dah belajar dalam chapter alkene. Okey, contoh tindak balas dia. Okey, dan apakah hukum yang kita ada? Saya ulang balik, hukum yang kita ada adalah CZF rule. So CZF rule ni dia nak tengok yang mana boleh produk mana yang akan menjadi major, produk mana yang akan menjadi minor. Okey, dalam kes ni dia satu produk tunggal saja, tak ada masalah. Kita contoh yang ni. Okey. Contoh kita ada bromin di karbon tengah ni menggunakan ni adalah strong base. Okey, dan ada alkohol dan juga reflux. Okey, produk dia ada double bond di sini dan ada double bond di sebelah kanan. Okey, maksud dia di sini bahawa apabila ada 2 ataupun lebih option, okay, option pertama dia buat double bond dengan karbon sebelah kiri. Okay, karbon kiri dia akan dapat yang ni. Okay, option kedua dia buat dengan karbon sebelah kanan. Okay, dia akan dapat produk yang ni. Okay, jadi ingat balik hukum CZF, kita cek antara 2 produk ni yang mana yang paling banyak alkil, cabang alkil. So macam mana nak cek cabang alkil? Kita just tengok pada karbon double bond ada sepasang, ada satu grup alkil, ada 2 grup alkil pada karbon kiri, karbon kanan ada satu grup alkil. Maksudnya ada 3 alkil. Okey, produk yang kedua, ini adalah double bond. Okey, sebelah kiri ada satu grup alkil yang ni, satu grup. Kanan tak ada grup alkil, jadi satu alkil. Jadi berdasarkan CZF, jadi most substituted carbon double bond. Jadi yang paling banyak bercabang adalah yang ni. Sebab itulah kita labelkan sebagai major, yang bawah tu kita labelkan sebagai minor. Okay, so ni adalah ulangan baliklah kepada chapter alkene. Okey, ni contoh kedua sama juga, kita ada bromin di sini. So bromin ada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia boleh bina double bond di dalam gelang ni. So dapat di sini. Okey, option kedua,
Dia boleh bina double bond dengan karbon di luar ni. Sebab karbon ni pun jiran dia. Kita boleh bina double bond di sini. So dia akan dapat double bond di luar gelang. Dan sama macam tadi kita tengok hukum Sir-Z. Okay, so karbon double bond dia ada satu, kita anggap jiran karbon satu, ni jiran karbon dua dan jiran karbon dia tiga. So ada tiga alkil, dia akan jadi major. Okay, manakala yang ni, yang sebelah kanan, jiran karbon untuk double bond ni ada sinisar jiran, sinisar, belah kanan ada hidrogen. So tak ada alkil karbon. Jadi dia ada dua saja. Jadi dia akan jadi minor product. Okay, dua-dua produk ni adalah produk alkina, betul. Cuma kita kena label. Kalau soalan tu minta major, kita kena pilih salah satu yang major. Kalau dia tak minta major, kita kena bagi dua-dua. Dan kita kena label yang mana major, yang mana minor. Untuk mekanisme, ni ada mekanisme dulu kita belajar. Ni mekanisme untuk biasanya untuk major saja. Minor tak ada mekanisme. Mekanisme untuk major. Sama juga dalam halo alkane tadi. Kalau ada option, kita akan pilih yang major saja. Okey, itu adalah untuk elimination. So habis elimination, satu saja tindak balas dia. Okey, seterusnya dalam silibus ada ditekankan tindak balas halo alkane untuk menghasilkan Grignard reagent. Ada satu istilah ataupun nama dia panggil Grignard, Grignard, Grignard reagent. Apakah yang dimaksudkan dengan Grignard reagent? Okay, synthesis of Grignard reagent, ArtMgX. So Grignard reagent ni dia ada art, dia ada magnesium, diapit oleh art, the art ni, so magnesium, diapit oleh art dan juga X. X ni mewakili halogen. Dia boleh apa-apa halogen lah. Halogen ni adalah halogen daripada haloalkane. Okay, bidirection of haloalkane. Haloalkane yang kita belajar tadi, kita react dengan magnesium metal dan juga anhydrous ether. Jadi kita ambil haloalkane, kita campur dengan magnesium metal, kita masukkan dry ether, dia akan produce ArtMgX. Okay, contohnya kita ada haloalkane. Ni haloalkane. So ada magnesium metal, ada masukkan ether. Ether ni ada tulis situ dry ether lah. Okay, dia akan form ArtMgX. So kat mana position Mg? Mg akan berada di celah ni, Mg. Okay, dia akan masuk antara art dengan X. So letak di tengah. Jangan letak art X Mg. Ini salah. Dia mesti art Mg, so baru X balik. Okay, itu dipanggil Grignard reagent ataupun alkyl magnesium halide. Alkyl refer kepada art, magnesium dan juga halide X. Okay, itu ArtMgX. Ingat dengan saja perkataan Grignard reagent, dia dihasilkan oleh haloalkane bersama-sama dengan magnesium dan juga dry ether. Okay, contoh tindak balas dia. Okay, contoh kita ada haloalkane methyl bromide, okay, ataupun bromomethane. React dengan magnesium. Okay, ether ni saya suka letak dry ether lah. Okay, dry ether dan apa berlaku, magnesium akan duduk celah ni. Antara C dengan Br. So kita letak CH3 Mg Br. So gitu cara nak tulis produk dia. Okey, contoh kedua, kita ada bromoethane. Bromoethane react dengan magnesium dan juga dry ether, dia akan form ethane, magnesium bromide. Okey. Yang seterusnya kita ada set butin ni bercabang. So tak ada masalah bercabang, kita fokus kepada CH. So dia akan masuk kepada CH. So kita akan letak dekat CMgCl. Okey, itu cara nak hasilkan Grignard reagent. Okey, seterusnya daripada Grignard reagent, tadi kita belajar macam mana nak hasilkan Grignard reagent. So daripada Grignard reagent, kita akan further reaction. Kita akan lakukan tindak balas seterusnya. Okey.
Okey, ni adalah RMGX campur dengan Grignard reagent. Okey, tindak balas seterusnya kita akan sambung. Okey, use of Grignard reagent. Apakah kegunaan Grignard reagent yang kita buat tadi, RMGX? Okey, dia guna untuk menghasilkan 3 perkara. Okey, yang pertama dia digunakan untuk menghasilkan alkana. Kalau kamu tengok ada alkana ni. Alkana yang kita bincang dalam chapter 5. Okey, dia boleh datang daripada Grignard reagent. Jadi menggunakan Grignard reagent dan kita lalukan air berasid. Kita panggil kita boleh panggilkan hydrolysis. Masukkan air berasid, automatically dia akan bertukar kepada alkana. Okey, yang kedua, kita masukkan ether, kita masukkan C double bond OR, kita masukkan air. Jadi kita akan masukkan 2 step ni, dia akan form alkohol. Okey, yang ketiga, kita masukkan carbon dioxide dan follow dengan air, dia akan form carboxylic acid. Kita akan tengok detail lah. Jadi function ataupun kegunaan Grignard reagent ada 3 lah. Yang pertama untuk menghasilkan alkana. Ini. Yang kedua untuk menghasilkan alkohol. Yang ketiga untuk menghasilkan carboxylic acid. Okey, so kita akan tengok contoh satu demi satu supaya kamu jelas. Okey, ini dia buat secara mind map. Okey, kita ada Grignard reagent. Okey, tadi saya kata kita masukkan air berasid. Kita letak H3O+ dekat arrow. So kita akan dapat alkana. Okey, kita masukkan carbon dioxide dan juga kita lalukan air berasid, tapi kena ada 1, 2. Maksud ni 1, 2 ni wajib. 1, 2 tu menunjukkan bahawa tindak balas tu tak boleh buat serentak. Dia kena buat 1 dulu, masukkan carbon dioxide, lepas selesai baru boleh kita masukkan air berasid. Kita akan produce carboxylic acid, iaitu C double bond O OH ataupun formula dia C double bond O OH. Okey, yang ketiga, penghasilan alkohol. Tadi kita kata Grignard digunakan untuk menghasilkan alkohol. Jadi alkohol yang dihasilkan kita boleh asingkan mengikut kelas. Kita boleh menghasilkan primary alkohol, secondary alkohol, tertiary alkohol. Cara dia adalah untuk menghasilkan primary alkohol, kita kena masukkan metanal sahaja. Metanal dengan ether, metanal ni adalah karbon yang ada double bond O dan dia ada H lah. 1 karbon mid. Okey, 1, lepas tu 2 kita buat hydrolysis. Dia akan produce primary alcohol. Okey, kalau nak secondary alcohol, kita kena guna aldehyde. Aldehyde ni dia ada R, lepas tu dia ada C double bond O H. C double bond O dia ada H. Jadi aldehyde sama, 1 masukkan aldehyde, kedua kita buat hydrolysis dengan air, dia akan produce secondary alcohol. Kita dapat alkohol. Alkohol ni ada 2 cabang. Kalau guna metanal, alkohol tu ada 1 cabang R, iaitu primary. Okay, ini adalah secondary. Okay, dan yang ketiga, macam mana nak hasilkan tertiary alkohol? Kita akan guna keton. 1 ni kita masukkan keton. Sebab keton, dia bawa 2 R. 1 R, 2 R. Okay, so gabung dengan RMGX. So kita akan dapat keton dia bawa 1 R, 2 R. Campur dengan R daripada Grignard. Dia akan produce tertiary alkohol. Okay, itu cara nak hasilkan primary alkohol guna metanal, secondary alkohol guna aldehyde, tertiary alkohol guna keton. Okay, manakala alkana kita just tambah air ataupun hidrolisis dengan air saja. Manakala carboxylic kita hidrolisis dengan menggunakan carbon dioxide, lepas tu followed by air. Okey, ni dah bagi contoh tindak balas penghasilan alkana. Kita tengok di sini lebih jelas lah apabila kita tengok ada compound yang sebenar yang digunakan. Okey, so contoh kita ada bromoethane.
Ini bromoethane campur magnesium dengan dry ether. Sekata tadi magnesium akan masuk di celah-celah ni, sehingga akan form MgBr kat situ. Okey, jadi untuk menghasilkan alkana, kita just letakkan H3O+ saja. Tak perlu tambah benda lain. Masukkan H3O+ dekat arrow, automatically dia akan produce ethane. Dia akan produce ethane dan carbon ni dia ikut carbon yang ada dekat sini. Kalau sini ada ethane, dia akan produce ethane. Kalau sini ada butane, dia akan produce butane. Sebab bilangan carbon ni datang daripada yang asal, itu daripada haloalkane. Okey, contoh kedua. So kita ada sini kita ada 3 karbon, ada chlorine di situ iaitu 2 fluoropropane. Okey, sama tambah magnesium dengan dry ether. Magnesium akan masuk celah ni, sehingga akan form MgCl. Okey, dan kita buat hidrolisis dengan air. So kita akan produce 3 karbon. So, apa karbon dia? Dia akan form propane. Okey, itu adalah untuk menghasilkan alkana. So, senang saja. Ada 2 langkah. Langkah pertama, hasilkan Grignard reagent. Langkah kedua, kita masukkan air dalam keadaan berasid. Dia akan produce alkana. Okey, yang kedua, macam mana nak hasilkan primary alcohol? Tadi kita bincang primary alcohol. First, macam biasa, kita tambah magnesium dry ether. Magnesium akan masuk di celah ni, dia akan form NaCl. Okey, dan step yang seterusnya, kita tambah yang ni. Yang ni adalah metanal. Carbon double bond O ada 2H. Dia metanal ni maksudnya satu carbon dan ni adalah satu. Step kedua, kita akan buat hidrolisis. So bila buat hidrolisis, automatically carbon ni dia akan terima OH. Okey, carbon ni dia akan terima carbon, manakala O akan terima H. Kalau kamu perhatikan, okey, yang kotak ni, yang sekotak ni adalah karbon yang asal. Karbon asal datang daripada Grignard ataupun daripada haloalkane. Manakala yang bulat warna merah ni datang daripada benda yang kita tambah dekat step kedua, iaitu metanal. Kita tambah satu karbon, jadi kita tambah satu karbon di sini. Dan karbon inilah yang akan menghasilkan alkohol. Kenapa alkohol tu alkohol primer? Sebab sifat dia adalah karbon ni dia akan ada satu cabang karbon, iaitu dia akan dapat primary. Yang ni cabang. Yang lainnya adalah hidrogen. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey, dengan menggunakan haloalkane yang sama, magnesium masuk sini dapat Grignard reagent. Okey, so karbon asal adalah satu karbon. Okey, dia campur dengan aldehyde. Aldehyde ni dia ada cabang karbon dan dia ada H. Okey, dan dia follow by hidrolisis. Jadi, karbon asal sama macam tadi, dia akan terima karbon yang aldehyde. Dia akan attach kepada karbon aldehyde dan karbon aldehyde akan hasilkan alkohol. Jadi, karbon aldehyde dia dah bawa satu cabang metil. Dia dah ada satu cabang metil sambung dengan satu cabang yang hasil daripada Grignard. Okey, dan dia akan produce alkohol. Jadi alkohol dia akan jadi secondary sebab ada dua cabang alkyl. Cabang pertama daripada yang asal dia. Yang asal. Okay, cabang kedua datang daripada Grignard reagent. Jadi dia akan dapat dua cabang, sebab itulah masuk kategori secondary alkohol. Okay, untuk tertiary. So macam mana tertiary ni boleh terhasil? Okay, so Grignard dia bawa dua karbon. Contoh sini dia bawa dua karbon. Okay, manakala keton, karbon keton ni dia bawa dua cabang. Kita tahu keton ni dia ada dua karbon diapit oleh dua karbon. Keton ni ada karbon belah kanan, dia ada karbon belah kiri.
Jadi bila bergabung dengan Grignard, okay, ni tempat dia bergabung. Okay, karbon ni dia ada karbon asal belah kanan, dia ada karbon asal belah kiri dan dia sambung dengan Grignard. Karbon ketiga ni lah Grignard sini. Jadi dia akan ada 1, 2, 3. Jadi dia akan form tertiary. So karbon ni lah tertiary dan keton dia akan ubah kepada OH. So ingat tinabalah ni sama ada keton ataupun aldehyde ataupun metanal. Okay, dia ada carbon double bond O. So carbon double bond O dia apabila bergabung dia akan produce OH. Carbon double bond O ni bila bergabung dia akan produce OH. Sama juga dengan keton. So carbon double bond O bila bergabung dia akan produce OH. Jadi dia akan produce alkohol. Okey, cuma beza dia carbon alkohol attach pada satu carbon primary, kalau attach kepada dua carbon secondary, kalau attach kepada 3 carbon dia akan form tertiary. Macam ni tertiary alkohol. Okey, ini untuk alkohol. Jadi alkohol dia pecah kepada 3. Jadi saya kata ada 3 kegunaan. Pertama untuk menghasilkan alkana, kedua untuk menghasilkan carboxylic acid, yang ketiga untuk menghasilkan alkohol. Jadi alkohol ni pecah kepada 3 mengikut kelas, primary, secondary and tertiary. Okey, dan yang terakhir, macam mana nak hasilkan carboxylic acid? Okey, kita ada haloalkane, nama dia adalah chloroethane. Okay, magnesium reactor, so magnesium akan masuk celah ni, dia akan form MgCl dan dia akan masukkan carbon dioxide. So ingat carboxylic, dia akan guna carbon dioxide dan juga hidrolisis air. So masuk carbon dioxide akan replace tempat ni. Dia akan masuk di sini dan selepas dihidrolisis dia akan produce COOH. Jadi karbon asal ada 2. Ini ada 2. Dan tambah karbon dioksida ada 1. So dia akan form 3 karbon. Okey, dan nama dia adalah 1, 2, 3 iaitu propanoic acid. Itu simple saja. Jadi karbon yang haloalkane dia akan menghasilkan Grignard reagent. Jadi karbon tu dia akan buang MgCl, dia akan keluar dan diganti dengan CO2. CO2 ni akan masuk dan CO2 akan masuk setelah dihidrolisis dia akan produce COOH. Dia tak akan produce CO2, dia akan produce C double bond OH iaitu carboxyl group. Carboxyl group ni adalah carboxylic acid lah. Okey, ni adalah penghasilan carboxylic. So senang saja carboxylic. Macam alkana lah. Dia hanya mengalami hidrolisis dengan air sahaja. Okey, tu adalah discussion untuk chapter 7. Jadi kita dah discuss daripada semalam sejam, so hari ni kita discuss lagi sejam. So kita dah habis discuss untuk keseluruhan lah nota chapter yang ke-7. Okey, saya harap kamu boleh jelas. Okey, so apa yang kita akan buat sekejap lagi adalah senang kamu buat 2 exercise berkaitan dengan mekanisme yang semalam dan juga mekanisme yang hari ni. Okey, so exercise dia ada dalam slide nota tu. Kita labelkan semula. Okey, exercise pertama adalah untuk SN2. Kita belajar kemarin. Soalan dia mana cak? Ni. Okay, give the SN2 mechanism for the formation of the product in the following reaction. Dia dah bagi dah tindak balas antara haloalkane tambah strong nucleophile menghasilkan alkohol. Okay, dia minta kita show the SN2 mechanism. Dia dah nyata dah. Mechanism mesti follow SN2. So ni adalah exercise 1. Okay. Exercise kedua adalah SN1. Ini exercise kedua. Okay, give the SN1 mechanism. Minta SN1 mechanism
for the formation of the product in the following reaction. Okay, dia dah bagi dah haloalkane. Ini adalah haloalkane ni secondary. Okey, kita ada carbon yang tertiary. Okey, dia menggunakan weak nucleophile. Okay, weak nucleophile kita ni adalah alkohol. Sebab kita ada 7 nucleophile. Dia ada 7, dia boleh guna 7-7 tu untuk tunjukkan mekanisme. Okay, tapi yang paling popular adalah air lah. Okay, dan dia menghasilkan produk OCH3. OCH3 pada position tertiary. Bukan pada, maksudnya dia telah mengalami rearrangement of carbocation. Maksudnya SN1 dia akan produce carbocation. Jadi carbocation telah mengalami rearrangement dan dia dah beralih tempat. Okey, dan apakah nucleophile yang kita guna? CH3O ni dia akan memasukkan CH3O-. Sebab itulah dia masuk O, CH3. O tu yang minus. O tu lah akan jadi nucleophile yang akan attack carbon cation. Okey, ada dua soalan.